Hello. Pull. Oh. Yeah. Woohoo! Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan defisit sosial? Mari kita telusuri. Maksud defisit sosial adalah kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan yang meningkatkan tahap kesepaduan. Seterusnya, kawan-kawan saya akan membincangkan tentang punca, langkah dan cabaran dalam mengatasi isu-isu defisit sosial. Terdapat pelbagai punca-punca defisit sosial iaitu pendidikan, agama, etnisiti, kelas sosial, bahasa, media dan jurang generasi. Antara punca-punca defisit sosial adalah pendidikan. Pendidikan merupakan satu proses mengembangkan potensi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Di Malaysia, terdapat pelbagai sekolah yang beraliran seperti sekolah vernakular, sekolah agama dan sekolah antarabangsa. Di sini, kita boleh lihat di mana bangsa Cina mereka lebih gemar menghantar anak-anak mereka ke sekolah Mandarin dan sekolah Inggeris berbanding sekolah Melayu, di mana berlaku kekangan kepada usaha bagi memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana dilihat dalam konteks pemisahan berasaskan etnik. Seterusnya, punca-punca defisit sosial adalah etnisiti. Etnisiti merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti agama, ras maupun asal-usulnya. Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mempunyai hubungan sosial sesama mereka. Selain itu, punca-punca defisit sosial adalah jurang generasi. Jurang generasi yang berbeza di kalangan masyarakat juga menyebabkan berlakunya defisit sosial kerana kebanyakan orang muda sekarang kurang bergaul dengan golongan orang tua. Dalam usaha untuk mencapai kejayaan dan kemajuan bersama, sama ada dari aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.
Makanya kita dari dua kelompok umur yang berbeza-beza perlu bersama-sama dalam menuju ke arah kemajuan negara. Seterusnya, punca-punca diversity sosial adalah media. Pihak media merupakan medium yang paling banyak menyebarkan berita-berita palsu atau yang tidak sahih, dan ini akan menyebabkan perbalahan berlaku di kalangan masyarakat. Seterusnya, punca-punca diversity sosial adalah kelas sosial. Kelas sosial merupakan sekelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial. Hal ini demikian masyarakat seperti ini menghindari stratifikasi sosial. Di samping itu, punca-punca diversity sosial adalah bahasa. Dari segi bahasa, semua kaum perlu menggunakan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang mudah untuk difahami. Akhir sekali, punca-punca diversity sosial adalah dari segi agama, adalah menyebarkan kandungan sensitif iaitu perkauman, agama dan institusi diraja. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah mengatasi defisit sosial. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi defisit sosial, antaranya ialah mengadakan rumah terbuka atau majlis-majlis tertentu di kawasan kejiranan agar dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara bangsa dan kaum. Langkah kedua pula, membina pusat komuniti seperti Dewan Orang Ramai dan gelanggang sukan supaya dapat membuat perjumpaan, mengadakan mesyuarat, sokongan sosial atau aktiviti lain. Usaha ketiga pula adalah mengadakan program kebudayaan secara terbuka agar mereka dapat mengenali seni budaya kaum lain yang berada di Malaysia. Siaran media sosial baru-baru ini, pada 4 Julai 2023, YB Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara, hari ini telah merasmikan Majlis Wacana Perpaduan mendepani defisit sosial bertempat di Bangi Avenue Convention Center. Turut hadir adalah Yang Bahagia Datuk Indira Noridah binti Abdul Rahim, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Hidup dalam pelbagai kaum, agama dan budaya yang dianugerahkan Tuhan ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ia bukan soal untuk mencari siapa yang lebih dan siapa yang kurang, tetapi yang lebih bersifat saling menguatkan bersama. Wacana perpaduan dengan tema mendapati defisit sosial ini merupakan ruang bicara yang lebih terbuka bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan kepahaman mengenai defisit sosial yang menjadi cabaran pada perpaduan. Diharap kejayaan wacana ini dapat membantu Kementerian Perpaduan Negara mengurus kepelbagaian masyarakat dan budaya dengan lebih sepadu, berhemah, berintegriti dan disantuni dengan keputusan yang bijaksana. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Wacana ini mengupas tentang isu dan cabaran yang menyentuh soal perpaduan masyarakat, defisit sosial dan keupayaan mendepaninya dalam era membangun Malaysia Madani dengan memberi
penekanan kepada pelaksanaan dasar dan tindakan yang lebih tepat dan inklusif dalam usaha mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Selain itu, kita perlu mengadakan hari bersejarah di Stadium Merdeka untuk memupuk semangat patriotik dalam diri masyarakat. Seterusnya, melaksanakan sistem sekolah yang berwawasan untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang lebih bersifat cinta akan negara dengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan yang seragam yang dahulunya terasing antara satu sama lain. Oleh itu, sistem sekolah yang berwawasan sesuai untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan menyelesaikan defisit sosial. Akhir sekali, kita haruslah memperkenalkan konsep satu Malaysia hasil dari Perdana Menteri Malaysia ke-6 Najib Razak pada 2 April 2009. Konsep satu Malaysia ini ialah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, yang berteraskan beberapa nilai penting. Antaranya ialah rendah hati, integriti dan budaya kecemerlangan. Baiklah, akhir sekali kita pergi kepada cabaran-cabaran defisit sosial. Defisit sosial menjadi cabaran yang semakin mendominasi dalam masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini, masyarakat Malaysia lebih gemar menggunakan media sosial sebagai sumber utama mereka. Jadi, di sini kami telah menampilkan beberapa cabaran demi membangunkan kemahiran sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seperti yang kita lihat, penyalahgunaan media sosial mengundang gejala negatif dan mempengaruhi minda golongan remaja sehingga menyebabkan kesepaduan sosial semakin berkurang. Seterusnya, terdapat perbezaan bahasa di setiap kaum yang boleh mewujudkan jurang antara kaum kerana kesukaran berkomunikasi atau memahami antara satu sama lain. Contohnya seperti kaum Cina dan India, mereka tidak menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di Malaysia. Malah, mereka lebih gemar menggunakan bahasa mereka sendiri. Natijahnya, berdasarkan pembentangan dan kajian yang telah kami perolehi, didapati benarlah bahawa defisit sosial merupakan masalah yang harus segera dicegah dengan menanamkan sikap bekerjasama dalam diri generasi muda agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Hal ini dapat mengeratkan hubungan perpaduan antara bangsa. Perpaduan merupakan elemen yang perlu ada dalam kalangan masyarakat agar hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni, serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat dan bangsa. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlulah berusaha bersama-sama demi mengekalkan keharmonian yang dimiliki ini agar terus dapat merasai kehidupan yang lebih baik dengan gembira dan berharap generasi yang akan datang dapat mendatangkan idea yang lebih kreatif agar masalah defisit sosial ini tidak berlaku lagi. Jadi, kita boleh hidup dalam sebuah keluarga besar iaitu keluarga Malaysia yang saling lengkap menanggapi, bukannya terpisah atas kepentingan peribadi dan politik. Setiap masyarakat juga perlu mempunyai kesedaran dan faham akan peranan masing-masing untuk membina pemahaman yang baik, diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam komuniti. Perpaduan adalah kesatuan masyarakat yang diidamkan dan merupakan matlamat akhir seluruh rakyat Malaysia yang berbilang etnik ini. Budaya integriti, amanah, keadilan dan amalan bermesyuarah perlu menjadi nilai asas dalam kerangka perpaduan nasional ini.